satu program yang bakal mengupas budaya dan masyarakat Rungus di Kampung Tinanggol, Kudat, Sabah. Penyebaran agama Kristian yang dibawa oleh Mubalik Jerman sekitar tahun 1950-an di Kampung Tinanggol, Kudat juga menjadi titik tolak kepada perubahan sistem kepercayaan tradisional masyarakat Rungus dalam pemilihan dan pembinaan pertempatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Budaya Masyarakat. Pada 12 hingga 14 April 2013, kumpulan pelajar tahun 2 dari program Antropologi Sosiologi Sains Sosial Universiti Malaysia Sabah telah melakukan satu pendidikan mengenai sistem kepercayaan tradisional dalam pemilihan kawasan penempatan di Tinanggol, Kudat, kaum Rungus. Objektif pendidikan ialah mengenal pasti sistem kepercayaan tradisional dalam pemilihan penempatan dalam masyarakat Rungus. Yang kedua, mengenal pasti perubahan pemilihan pertempatan melalui faktor ekonomi, sosial dan politik. Suku kaum Rungus merupakan salah satu kaum terusan di Sabah. Rungus merupakan nama nenek moyang mereka yang dikenali sebagai Aki Rungsut. Kaum Rungus juga dikenali sebagai etnik Memugun. Kata Memugun adalah kata terbitan daripada kata akar Pogun dengan menyambungkan sebutan mun sehingga membentuk kata Memugun yang bermaksud pemilik tanah. Pada hari ini, kira-kira 90% suku kaum Memugun Rungus adalah menganut agama Kristian dan yang selebihnya adalah penganut agama Islam dan Taus. Bahasa kaum Rungus dikenali sebagai Borus Memugun atau bahasa Rungus. Suku kaum Rungus atau dikenali sebagai etnik Memugun hanya didapati tanah Borneo, bahagian utara Sabah iaitu daerah Kudat, Motunggung, Kota Marudu dan Pintas, termasuklah Banggi dan sebahagian Sadakan. Perjalanan dari UMS ke Kampung Tinanggol, Kudat mengambil masa 3 jam. Melalui jalan Tamparoli dan Tuaran, seterusnya melalui Kota Belut, Kota Marudu, Pekan Kudat sehingga ke Tinanggol. wartawan lokasi melaporkan. Terima kasih kepada rakan studio. Merupakan tempat kajian kami di Kampung Tinanggol, Mantunggong, Kudat, Sabah. Merupakan lokasi penempatan masyarakat Rungus. Saya serahkan kepada wartawan lokasi Hafizatul Akma. Kami dapat responden, kami ialah warga MAS dan kami fokus pada sistem kepercayaan. Jadi sistem kepercayaan yang kami pilih ialah sistem kepercayaan tentang masyarakat Rungus terhadap pemilihan pendapatan. Berada di Merajak Longhouse, Tinanggol, dan setelah menjalani kajian secara akademik, fokus discussion, kami mendapat maklumat tentang bagaimana perubahan sistem kepercayaan masyarakat Rungus terhadap pemilihan pendapatan pembinaan kawasan mereka ini, dan melalui itu kami mendapati bahawa mereka melalui mimpi, orang dulu memilih penempatan secara mimpi, dan sekarang ini telah berlaku transformasi di mana kerana berlakunya masyarakat di sini telah memiliki agama iaitu agama Kristian, kerana dahulu masyarakat ini perkampungan Tinanggol di mana menjadi lokasi kajian kami terhadap sistem kepercayaan masyarakat Rungus, kampung Rungus. Ini satu rumah panjang, satu sini, satu di sana di mana tempat kami interview responden kami, dan satu lagi di situ. Ada 3 perkampungan, dan ini adalah church iaitu agama utama penduduk Rungus di sini. Church dan agama Kristian yang dibawa Protestasi yang dibawa pada tahun 1952 oleh orang Jerman. Inilah akan bila berlaku perkahwinan dulu, bila perkahwinan mereka akan buat di rumah dulu. Sebab dah bila ada agama Kristian masuk, dan dia akan buat di rumah, tanda tangan semua surat-surat, dan akan ada bicara juga di makan-makan di rumah panjang. Terima kasih wartawan lokasi Hafizatul Akma. Kini saya serahkan kepada rakan wartawan Jeffrey bin Samsudin untuk ulasan yang selanjutnya. Kehidupan secara purba dan kuno dengan pelbagai adat istiadat yang begitu ketat dan berbagai amalan tradisional yang sangat kental sudah pasti tidak boleh dipisahkan dari suku kaum Rungus ini.
Mengenai pelbagai amalan dan adat istiadat yang telah diwarisi dari nenek moyang dan masih akan terus diwarisi kepada generasi akan datang secara turun-temurun. Begitulah semangat budaya dan tradisi pewarisan amalan masyarakat Rungus. Misalnya terus tinggal di rumah panjang secara sendiri, menenun sendiri pakaian, menarita dan menggigol semudah dengan gerakan atau pattern yang asli, menyanyi lagu tradisi dan pelbagai amalan dan pengadatan yang lain. Dasar amalan suku kaum Rungus ialah kepercayaan kepada gangguan rogon hantu dan perlindungan kenerigan Tuhan. Suku kaum Rungus sentiasa mengadakan pelbagai upacara untuk keselamatan, kesejahteraan, penyembuhan, kemakmuran serta kemewahan. Tuan rumah sebenarnya iaitu manusia yang membuat, menghuni dan menggunakan rumah dan rusa atau hantu rumah yang merupakan kembar kepada manusia serta merupakan penghuni rumah tersebut yang dikenali sebagai temurun atau mengindu dot insat. Tikar dibina dari tinggi daripada lancang dibuat daripada bambu atau bulu besar yang dibelah kecil. Tikar di bahagian okot dibina sebagai tempat tidur suami isteri, anak kecil, anak perempuan belum berkahwin dan tetamu wanita. Manakala ruang apad yang merupakan ruang awam, keluarga berfungsi sebagai serambi dan tempat kerja keluarga domestik. Ruang ini terbagi kepada langsang sebagai tempat lalu lintas dan digunakan untuk menumbuk padi, memotong kayu, mengadakan tarian dan upacara ritus ataupun amalan. Tikar dibina secara tempat tidur lelaki remaja dan tetamu lelaki, tempat istirahat keluarga, tempat buat kraft tangan, menganyam bakul, menyulam, melayan tetamu, mengadakan upacara ritual. Pada penghujung rumah, panjang kedua belah kiri dan kanan, terdapat dua pintu. Dipasang tangga dibuat daripada sebatang kayu besar yang tertakuk setiap berapa inci atau kayu bulat yang dibuat menjadi tangga biasa. Sepadan milik penghuni ini ditandakan dengan dua batang tiang untuk menunjukkan sepadan ruang yang dimiliki oleh keluarga berkenaan. Pemilikan brand ini juga dipegukan oleh pelbagai ritus yang akan dikendalikan oleh keluarga domestik pada masa yang diperlukan, serta pelbagai peraturan dan larangan yang berfungsi untuk mengawal perlakuan penghuni rumah panjang agar menghormati hak kesesaan hidup serta penghuni rumah panjang. Terdapat kepercayaan yang memerlukan kawasan tikar di bahagian apad kepunyaan sebuah keluarga domestik dipagar untuk membezakan dengan bahagian apad milikkan keluarga domestik lain. Mulai tanda fizikal, amalan dan kepercayaan serta larangan rumah berlakuan, penghuni rumah panjang tahu dan patuh pada sepadan masing-masing. Selain itu, terdapat benda yang dibenarkan dibawa masuk ke dalam rumah panjang atau okot dan terdapat benda yang dilarang sama sekali dibawa masuk ke dalam rumah panjang. Pada amalan kepercayaan pada masa kini, sebenarnya suku kaum Rungus masa kini tidak lagi hidup dengan pelbagai amalan kepercayaan yang kuno. Mereka benar-benar telah berubah selaras dengan perubahan zaman yang begitu cepat dan menyeluruh. Tetapi pembinaan rumah panjang tetap secara turun-temurun. Namun rumah panjang telah diubah dari segi binaannya, tidak seperti dahulu hanya menggunakan bulu. Kawin lain tempat, kadang-kadang tinggal lagi dua sama belis. Satu rumah ni semua satu keluarga kah? Yang dua padang ini. Satu ni? Satu. Ya, satu. Untuk maklumat selanjutnya, saya serahkan kepada wartawan-wartawan di lokasi. Terima kasih kepada rakan setugas Jeffrey Samsudin. Salah satu rumah ni dibuat tinggi sebab dulu sebelum ada agama, iaitu sebelum orang Jerman datang 1952, mereka tak ada agama, jadi setiap kali berlaku kematian, jenazah tu mayat tu akan dikebumikan di bawah ni, dan kalau baby di sini dan yang dewasa akan tanam di hutan. Tapi bila berlakunya ada kemasukan agama Kristian, mayat-mayat tu akan ditanam di bahagian bawah rumah panjang. Mana kalau orang dulu ini antara yang dulu lah, tapi dia dah jadi latest. Diorang ternak babi, ayam yang kecil-kecil tu, sebab tujuannya untuk memudahkan bila diorang nak makan, diorang akan ambil je daripada dia akan buka ni, dia ambil je. Tapi
sekarang ni dia dah ada kawasan pemeliharaan yang lain. Satu sebab dia bila babi di bawah ni bila ni sebab orang tu tak ada tandas, jadi dia akan just membuang air di situ dan babi tu akan makan najis-najis ni. Kalau kita nampak sikit je tanah perkuburan. Itu tanah perkuburan bila berlakunya kematian dan mereka akan tanam di sini lah. Tak ada lagi yang tanam di hutan, tanam di bawah rumah dah tak ada. Sebab dah berlaku, dah ada agama Kristian. Tengok tu. Naik atas sikit. Tu, apa-apa sahaja yang berlaku, masyarakat Rungus akan buat hanya di rumah mereka. Tapi sekarang dia dah ada pembahagian. Ada bila keagamaan di tempat lain. Ini. Okey, tengok. Ramai salib semua Kristian. Dan jenazah semua ahli keluarga akan ditanam di sini lah. Antara salah satu rumah yang satu keluarga je sebab bukan sebab perselisih faham dekat masyarakat Rungus dekat Longhouse ni dia memang wah dia memang cukup erat tapi disebabkan tak cukup tanah. Sebab kalau tengok sini dah dibahagi dengan laluan untuk memudahkan perjalanan dibagikan kepada ikut rumah panjang. Jadi mereka ambil inisiatif untuk buat rumah yang lain tapi tetap dekat. Kau tengok ni. Okay. Dan itu pun ada beberapa rumah yang dia dah asingkan satu-satu. Tapi kalau bila kita tengok persekitaran ni memang dia tetap dekat-dekat walaupun dia satu-satu. Jadi tengok rumah panjang yang asal dan rumah yang satu buah tetap kalau kat sini tu tak ada rumah, tetap ada bawah. Kerana kalau tadi bila di interview memang kebiasaannya mereka masyarakat ni akan buat macam ni. Salah satu dia untuk mengelakkan banjir. Kalau kita tengok semua dia akan ada tiang dan dia akan tinggi. Dan rumah ni memang dekat-dekat. Itu rumah antara rumah batu yang full batu tapi perbezaan dia dengan rumah jiran atau ahli keluarga dia ni memang dekat. Ya. Selain itu, tradisi lama seperti rumah-rumah panjang itu telah dilupakan dan telah berubah kepada rumah-rumah berbentuk seperti rumah-rumah sekarang, di mana kerajaan telah memberi sedikit dana seperti papan-papan untuk dibina di sini. Terima kasih wartawan di lokasi. Muhammad Hasif dan Nur Hafizatul Akmal. Kita kembali ke ulasan seterusnya. Suku kaum Rungus adalah masyarakat yang tinggal di desa yang mana anak-anak gadisnya sangat pemalu. Begitu juga wanita yang sudah berkahwin. Apabila berhadapan dengan tetamu, terutama tetamu yang bukan sekaum atau tetamu yang datang dari pihak kerajaan. Pengucapan bahasa Rungus mungkin sebenarnya kedengarannya sedikit kasar dan keras, tapi mereka sangat baik, peramah, lemah lembut dan amat menghormati serta memuliakan tetamu. Biasanya orang-orang Rungus dewasa tidak berada di rumah yang dikatakan binatang pada waktu siang kerana semuanya bekerja di ladang, iaitu tagat ataupun rumah, atau di mana-mana juga. Mereka hanya ada di rumah pada waktu malam. Pada masa kini, keadaan sebenarnya sudah berubah. Rumah panjang sebenarnya tidak lagi didapati di semua perkampungan Rungus. Orang-orang Rungus memilih untuk tinggal bersendirian atau beberapa rumah di tanah milik sendiri masing-masing, bukan lagi di rumah panjang. Ramai juga orang Rungus sudah berpelajaran tinggi sehingga kristi dan berjawatan tinggi dalam kerajaan swasta dan swasta. Namun begitu, jati diri Mogun Rungus yang ceritakan muafakat, persefahaman dan bersatu padu serta semangat menanggung bersama sesuatu masalah masih tetap terus dipertahankan. Malah rumah panjang tetap dibina dan diwujudkan sebagai tempat tinggal dan sebagai pelancongan. Ambil